Salam dan hai guys. Hari ini kita akan membincangkan mengenai transcription. So, transcription ini adalah salah satu proses di mana proses ini kita akan menghasilkan mRNA. So, proses ini kita definisikan dia kepada satu definisi yang lengkap, iaitu the process by which genetic information contained in DNA is transcribed into mRNA. Macam kita cerita itu, DNA carry genetic information. Sekarang ini kita transcribekan dia kepada mRNA, iaitu mempunyai satu kandungan untuk protein yang tertentu sahaja. Di mana proses ini berlaku di dalam kita punya sel nukleus dan kita akan gunakan enzim yang kita bagi sebagai RNA polymerase. Okey, so ini adalah gambar yang kita akan gunakan untuk kita discuss apa yang berlaku untuk transcription. Di mana kalau kamu tengok kat sini, DNA itu akan di-unwind dan kita ada RNA polymerase akan lekat dan akan menghasilkan mRNA yang kita akan bincangkan selepas ini. Di mana untuk proses ini terbahagi kepada 3 fasa ataupun 3 stage yang utama. Yang pertama kita bagi sebagai initiation, yang kedua kita bagi sebagai elongation, dan yang ketiga kita bagi sebagai termination. Alright. So, bila kita cerita pasal initiation, so initiation bermaksud inisiasi ataupun permulaan. So, di mana apa yang berlaku adalah RNA polymerase ini dia akan bind dekat kita punya initiation site. Di mana kat initiation site ni adalah dekat mana? Dekat DNA. So bila RNA polymerase bind dengan DNA, ataupun initiation site of DNA, so dekat initiation site tu kita bagi sebagai promoter site. Promoter site. Di mana dekat situ DNA akan start untuk unwind dan unzip. Maksud unwind dengan unzip ni adalah dia membuka, dia terbuka, dan dekat situ salah satu strand daripada DNA itu akan digunakan sebagai template. So apa maksud template ni? So katalah kamu kata balik kampung buat kuih raya. Sekarang Covid tak boleh balik kampung balik raya kan. Tapi kalau dah lepas Covid nanti kalau kita balik kampung buat kuih raya, so apa yang berlaku adalah kita gunakan satu kata cap. Ingat tak, cap bulan, cap bintang, cap bunga lah untuk buat kuih kan. Kuih apa-apalah, kuih yang gunakan tepung yang kita uli-uli tu kan. So kat situ cap itu kita bagi sebagai template untuk menghasilkan kuih. So sama juga dengan DNA ni. DNA ni template ni adalah digunakan untuk kita membuat mRNA. Di mana dekat proses elongation ini apa yang berlaku adalah kita punya kata RNA polymerase ini dia akan start untuk free nucleotide pair with a complementary base on DNA template strand. So dia akan tengok tapak DNA yang kat bawah tu tadi dan dia akan buat mRNA yang baru, di mana apa yang berlaku adalah kalau dekat DNA tu dia A, dia akan pair dengan U. Kalau DNA tu T, dia akan pair with A. Kalau DNA tu C, dia akan pair dengan G, dan kalau dekat DNA tu G, dia akan pair dengan C. So again, kita punya DNA ni akan menjadi tapak ataupun template, di mana RNA polymerase ini akan letak kita punya nucleotide tu tadi, kita punya AUCG tu tadi secara 5' to 3' direction, di mana mRNA kita ini akan terus terjadi follow kita punya double helix. Seterusnya apa yang berlaku adalah bila dijumpa termination site, RNA polymerase ini akan berhenti dan dia akan menghasilkan mRNA. So RNA polymerase ni akan detach daripada DNA kita akan back to normal, di mana mRNA ini akan keluar daripada nukleus pergi ke cytoplasm, di mana sekarang ini kita panggil dia sebagai pre-mRNA. Pre-mRNA ni kena ingat, contoh macam kamu lah, student matrikulasi ataupun asasi, kamu masih lagi kita panggil sebagai student pra-U. Walaupun kamu duduk kat U ataupun walaupun kamu duduk kat college, kamu bukan student universiti lagi, sebab kamu pre-universiti. So pre-mRNA ni belum mRNA yang full lagi. So apa yang berlaku adalah kita kena proseskan dia. Yang kita panggil sebagai mRNA modification, di mana apa yang berlaku dekat sini adalah RNA ataupun mRNA itu tadi akan dipotong kepada ada 2 perkara, iaitu kita ada exon dengan intron. So exon ini adalah coding sequence dengan intron ini adalah non-coding sequence, di mana dekat mRNA itu tadi kita ada coding sequence, maksudnya kod yang kita nak pakai iaitu exon, dengan intron, benda yang kita tak nak pakai ataupun jin yang kita tak nak pakai, kita nak buang dia. So kalau kamu terlupa, kita kena ingat dekat dalam eukariot ni kita ada exon dengan intron, exon coding sequence, intron non-coding sequence. Cara saya ingat adalah exon ini kita kena ingat X kita. X kita berguna ke tak? X kita berguna. Yang tak berguna adalah intron, I, diri kita tak berguna.
Sebab apa kita bercerai dengan X kita? Sebab kita ni tak guna. So I tak guna, X kita berguna. Itu cara saya ingat. Okay. So ingat X masing-masing berguna ke tak? Berguna. Okay. So sekarang ini apa yang berlaku adalah kita akan membentuk pre-mRNA. So pre-mRNA ni tadi kita buang I ke E, kita buangkan intron dia. Exon kita sambung bersama-sama. So dia akan membentuk satu mRNA yang lengkap. Dan ini yang akan digunakan dalam proses protein sintesis yang kita akan bincangkan. So proses untuk pembuangan kita yang tak guna ni, intron yang tak guna ini, kita akan menggunakan yang kita panggil sebagai spliceosome. Spliceosome, di mana spliceosome ni akan excise the intron dan ligate exon together. Okey, so menjadi satu mRNA yang lengkap. Okey, so dua matching mRNA ini akan digunakan untuk kita menghasilkan protein yang berada dekat selalunya dekat cytoplasm ataupun dekat rough endoplasmic reticulum. Okey, alright, itu je daripada saya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.